Jadi untuk terjemah beliau, supaya kita kenal terjemah beliau, boleh baca dalam kitab terjemah beliau sendiri. Nama kitab Sabilut Taufiq. Nama kitab Sabilut Taufiq. Itu kitab beliau terjemah sendiri. Dan boleh juga baca kes tentang beliau yang dikarang oleh anak murid beliau, Dr. Faruq Hammadah, hafizahullah taala. Dr. Faruq Hammadah. Bukan pergi dekat Darussalam, tulis Abdullah Al-Ghumari, karangan siapa? Dr. Faruq Hammadah. Okey, Al-Maghribi. Ana suka untuk menceritakan nubzah sebahagian daripada sirah beliau. Beliau ini nanti antum baca dekat yang itu kitab yang dikarang oleh Syekh Faruq Hammadah. Beliau ini datang ke Al-Azhar bersama dengan adik beliau, dengan abang beliau, dalam keadaan alim. Sudah alim di Morocco, di Maghribi, datang ke Al-Azhar. Kemudian pada tahun pertama tu, beberapa bulan selepas itu, ambil syahadah Al-Alimiyah. Dites depan-depan. Okey, 12 ilmu. Kemudian dites lagi, tes yang kedua 15 ilmu. Akhirnya keluar dekat surat khabar, sampai berita kepada ayah beliau. Dan ulama Azhar ketika itu tu berterima kasih kepada ayah beliau sebab apa? Menghantar para ulama, bukan menghantar pelajar. Dah masuk kuliah macam biasa. Nampak tak? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun pertama tu sini tu dia dah buat karang risalah, rot balik beberapa ulama yang ada di sini. Antara masalah nuzul Nabi Isa dan sebagainya. Nampak tak? Tu nak kata apa? Yang kita nak belajar ni, mu'alif dia bukan orang-orang biasa. Dan tengok sebagai guru-guru besar di Al-Azhar sendiri tu, sanad beliau, kalau sanad hadis tengok ni, sama ada Syekh Ali Juma'ah ataupun Dr. Ahmad Ma'bad ataupun Dr. Umar Hashim dan sebagainya, hafizahumullah taala, akan sampai juga kepada dua orang. Yang pertama Musnidud Dunya, Muhammad Yasin Al-Fadani, rahimahullah taala. Ni para saudara kita pada Indonesia perlu berbanggalah. Padang tu, daripada tanah Padang boleh keluar munis Musnid Dunia. Al-Azhar tengok majlis hadis semua sanad kepada Musnid Ad-Dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nampak tak? Betapa hebatnya tu. Nampak tak? Tu kebanggaan kita tu. Kemudian sampai kepada siapa yang menggelar itu Musnidud Dunia? Ni Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ketika datang ke Mekah tu, ke rumah beliau, dan beliau terus iklankan beliau tu Musnidud Dunia. Dan kitab yang pertama beliau mengajar di Al-Azhar ni, dan kitab tu asalnya anak-anak mengajar di sini. Setelah diminta tu, sebelah anak tahu gharat daripada pihak Madhifah untuk apa sebenarnya, okey, anak-anak tafaul dengan beliau. Nak tafaul, okey, bukan tasya'um, tafaul dengan beliau sebab kitab yang pertama yang Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini mengajar di Al-Jami' Al-Azhar itu ialah kitab Syarah Makudi. Dan pada asalnya nak syarah Makudi, tapi saya tak apalah, ajar yang biasa-biasa supaya dapat masa tu pun ringkas. Okey. Dan banyak kitab-kitab dia, antaranya kitab Al-Luma' yang diajar, yang siapa menurut ni, yang siapa antara yang hadir ni, Syekh Salim Abu Asy hafizahullah taala. Nampak tak? Tu sanad-sanad beliau. Jadi ni guru besar kita ni. Maknas Al-Islami, kita tahu? Belajar hadis ni, maknas Islami, lepas tu ada Darut Taqsil dan sebagainya. Darut Taqsil itu syarikah tijariyah. Maknas ni syarikah khairiyah. Muassasah khairiyah. Dia bukan berdasarkan keuntungan tu nak jual, tak. Atas dasar siapa? Nasihat siapa boleh terbinanya Al-Maknas Al-Islami ni? Itu wasiat daripada Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari kepada anak-anak murid beliau untuk tahqiq, untuk khidmat kepada kutubus sunnah. Okey, so bukan biasa. Jadi baca dalam dua kitab tu untuk terjemah beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu ta'lifi hadzal kitab. Sebab mengarang akan ini kitab. Apa tak? Ta'lif, allafa yu'alifu ta'lif tadi. Mengarang akan kitab ini. Sebab dia tu. Alhamdulillahilladzi hadana sawa'as sabil. Segala puji bagi Allah yang menghidayah ya Allah akan kami akan sawa'as sabil. Okey, akan jalan yang benar, jalan yang betul. Wa waffaqana lima'rifatil hujjati wad dalil. Dia yang telah memberikan taufik kepada kami untuk mengetahui hujjah dan dalil. Nampak, kita tahu hujjah dan dalil ini tu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi al-akramin wa radiyallahu an sahabatihi wat tabi'in. Bani wat tabi'in. Idafah kepada sahabati supaya apa? Nak isyarat kepada apa? Dalam masalah taraddi.
nak kata radhiyallahu ta'ala anhu ini boleh tak kepada selain daripada sahabat? Okey, itu berlaku khilaf, fihi khilaf. Okey, berapa yang rajih boleh. Nak kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu boleh. Amma ba'du, faqad talaba minni tilmizuna al-fadil. Maka sesungguhnya telah meminta kepada aku tilmizuna, oleh pelajar kami. Okey, al-fadil yang lebih. Al-ustaz Mahmud Sa'id, iaitu Dr. Mahmud Sa'id Mamduh hafizahullah taala. Beliau ini anak murid rapat Abdullah Siddiq Ghumari. Beliaulah yang mengkhidmati kitab-kitab kitab Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini, dan beliau inilah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh hafizahullah taala yang buat mausu'ah Sidi Abdullah Siddiq Ghumari yang 19 jilid itu atas usaha beliau. Okey. Dia minta apa? Talaba, minta akan, bila talaba pasti ada maf'ul. Mana maf'ul dia tu? Masdar muawwal, an uharrira. Meminta akan, bahawa. Ingat, kalau haraf masdar, ana bila terjemah dengan bahawa tu mana haraf masdar. Okey, haraf masdar ada 5. Okey, boleh baca dalam kepala dia, ambillah kepala. Wahaka hurufan bil masadir. Ambil situ kepala dia, ada 5. Nanti antum buka Google, tulis yang tu kepala tu, nanti akan keluar. Wahaka hurufan bil masadir. Penuh dia, wahaka hurufan bil masadiri uwilat. Okay, wa dhikri laha khamsan asahhu kama rawaw. Okay, wa hiya'an bil fathi anna musyaddada wa zida 'alaiha kaifa khudha wa ma walau. Itu ada disebut dalam Hasyiah Khudhari. Okay, atas Syarah Ibn Aqil. Tapi antum boleh tulis dekat Google tu, nanti akan keluar dia punya takmilah tu. Okay, ni pelajar dia tu, iaitu Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, meminta kepada beliau untuk an uharrira, bahawa mentahrir, menghuraikan akan risalatan fi mas'alatit tark, supaya aku tahrir, aku jelaskan satu risalah pada mas'alatit tark, masalah tinggal, masalah Nabi tak buat. Adakah bila Nabi tak buat kita tak boleh nak buat? Tu masalah dia. Inilah apa? Ini waqi' kita tu. Sebab tu dia katakan al-alim ibnu zamani. Al-alim ibnu zamani. Orang alim itu ialah anak bagi zaman dia. Jadi zaman dia tu, syubhah apa yang berlaku, dia kena lawan lah. Dia kena hidup untuk syubhah tu lah. Nampak tak? Okey. Dan syubhah yang maklum kita tahu, macam ihtifal babor ni, Nabi tak buat, so bid'ah dan sebagainya. Banyak benda dakwaan dan sebagainya, benda Nabi tak buat. Bid'ah, hukum bid'ah. Okey. Dalil mudah saja. Senang nak jadi alim. Kullu bid'atin dhalalah. Khalas. Nampak tak? Belajar satu hadis terus jadi alim, terus salahkan ulama dan sebagainya. Bagaimana Syekh Syarif Fatimah Al-Auni dalam post beliau tu dalam Facebook tu. Ingat, dalam Facebook pun ambil ilmu tu, friend dengan orang-orang alim. Jangan duk like page-page yang tak sepatutnya. Ilmu saja tu medan Facebook, bukan Twitter. Twitter tu campur-campur banyak di Istiqlal. Facebook sebab banyak ulama dekat situ tu. Jadi banyak fawaid kita ambil. Okey. Apa tengok dia bagi untuk ihtifal Maulid tu kan? Darul Ifta dan sebagainya, muasasah semua tu seluruh dunia tu. Semua hukum harus. Nampak? Satu tu je. Nampak tak? Banyak-banyak muka harus Maulid ni, ihtifal bil Maulid. Satu Darul Ifta tu je yang kata tak boleh. Darul Ifta mana tak boleh sebutlah, semua maklum dah. Nampak tak? Tu kalau belajar ilmu hadis tu, adalah tafarrud, bersendirian, lagi pula mukhalafah. Syadz bil qat'an. Tafarrud pula apa mukhalafah memang syadz lah. Nampak tak? Okey. Ni pelajar dia minta kepada itu supaya menghuraikan satu risalah pada masalah tark, masalah Nabi tak buat. Adakah itu jadi dalil? Mana itu, adakah itu benda yang dilarang? Okey. Tuzilu an qari'iha kull hiratin wa syakkin. Risalah yang menghilangkan. Nampak? Risalah fi mas'alatit tark. Tengok. Risalah itu risalatan. Risalah isim nakirah. Fi mas'alatit tark itu ialah syibih jumlah. Kemudian tuzilu tu jumlah lain. Jumlah lagi. Kaedah dia, ini semua sifat. Kaedah innal jumala wa syabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Tulis innal jumala wa syabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Sesungguhnya jumlah-jumlah, tak kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, wa syabihaha, dan syibihnya, jar majrur ataupun zaraf,
ba'dan nakirati, selepas daripada isim nakirah itu ialah sifat. Wa ba'dal ma'arif, dan selepas daripada ma'rifah itu ialah hal. Contoh kita kata ra'aitur rajula yaqra'ul Quran. Yaqra'ul Quran jumlah. Jatuh atau berada selepas daripada ar-rajul, isim ma'rifah. Maka jumlah tu ialah jumlah haliyah. Okey. Kalau kita kata ra'aitu rajulan yaqra'ul Quran, maka jumlah tu jadi sifat bagi rajulan. Kalau ada jumlah atau syibih jumlah yang berada selepas isim nakirah, dia akan jadi sifat, dan selepas daripada isim ma'rifah dia akan jadi hal. Di sini supaya apa kita jelaskan. Nampak tak? Nak tatbikkan tadi tu. Selain daripada kita dapat maklumat yang ni, tatbik kaedah bahasa Arab dengan begitu baik. Okey. Risalah yang berkaitan dengan masalah tark. Tuzilu, yang lagi sekali sifat bagi risalah tu. Apa sifat-sifat risalah jika kalau kita nak sifatkan? Yang pertama, sifat dia tu berkenaan dengan masalah tu tark. Sifat yang kedua, dia menghilangkan daripada pembacanya, pembaca risalah ini akan kulla hiratin wa syak. Akan tiap-tiap apa hirah. Hirah itu iaitu at-taraddud wal ittirab. Hirah itu at-taraddud wal ittirab. Betul ke Nabi? Betul ke boleh buat ni? Nabi tak buat. Nampak tak? Ni ittirab dan taraddud. Risalah ini akan menghilangkan semua tu. Okey? Wa dzakara, dan sebut ia tilmizuna tu annahu, bahawa sesungguhnya ia tilmizuna itu wajada fi itqanis san'ah, dapat ia jumpa pada dalam kitab itqanis san'ah fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Itu karangan Sidi Abdullah Siddiq Khumari. Sidi Abdullah Siddiq Khumari ada buat kitab nama dia Itqanus San'ah fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Ini antara kitab yang terbaik untuk memahami makna bid'ah tu. Itqanus San'ah fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Banyaklah ulama karang. Tapi ini antara salah satunya. Dalam kitab yang dikarang oleh Sidi Abdullah Siddiq Khumari, ketika dibaca, mana dibaca? Ni tambih penting. Pelajar Azhar ramai rapat dengan masyayikh, khususnya masyayikh yang dah tua-tua. Hafizahumullah taala. Para masyayikh yang tua-tua ni, antum jangan ingat keilmuan mereka hanya pada dars sahaja. Dah tua, dia punya semangat, dia punya apa? Nasy'ah dia tu akan kurang. Itu secara fitrah. Malang betul bagi sebahagian daripada pelajar Al-Azhar yang menjadi ahbab syekh sekian, rapat dengan syekh sekian, hanya istifadah melalui durus syekh tersebut sahaja, tanpa membaca kitab-kitab yang syekh telah karang pada zaman muda dia tu. Kitab-kitab itulah yang sebenarnya rahsia dia tu. Yang kita sekarang dibaca apa? Dia baca yang biasa-biasa, kitab-kitab tadris biasalah. So antum melihat kepada guru antum tu nampak macam, oh sekira macam tu. Sedangkan ni kitab perbahasan secara juz'i tesis mereka itu yang kena baca. Yang menjadi ahbab dan menjadi guru anak murid sebagainya, itu nampak ni. Kita belajar cara belajar manhaj tu. Kitab telah dibuat, anak murid baca. Anak murid mendapati dalam kitab Itqanus San'ah ini ada isyarat tentang masalah tu tark. Dia waqad dzakara annahu wajada fi Itqanus San'ah ay fi tahqiqi ma'al bid'ah isyaratan, mendapati satu isyarah ilaiha ila mas'alati tark. Ada disebut secara isyarah tapi mujazatan, secara ringkas. Maka dia minta lah aku buat risalah untuk menjelaskan benda ni. Fa ajabtu talabah, maka aku memenuhi talabah, permintaannya. Aku memenuhi, dia minta suruh karang, aku karang. Okey, wa as'aftu raghbatah, dan aku as'aftu mana qada. Okey, qadaitu raghbatah. Qada itu mana aku menunaikan raghbatah, permintaannya. Sebab tu kitab ni nak pesan kepada sahabat-sahabat daripada Indonesia, antum bila balik tak munasabah antum terjemah kitab Fathul Bari, Tafsir At-Tabari. Secara pendapat peribadi tidak sesuai. Kitab level tinggi tu nak dibaca perlu orang yang ada asas. Supaya tafsir Al-Quran misalnya dapat rasa nuktah balaghiyah dia tu faham dan sebagainya. Bayangkan orang nak mendapat Fathul Bari dan sebagainya, tapi kitab-kitab macam tu telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Siapa yang akan baca? Orang-orang awam yang semangat nak belajar agama, itu yang cepat kata ni bid'ah dan sebagainya. Rujukan mana? Fathul Bari. Mana itu kitab jilid ke apa? Kitab terjemahan. Nampak tak? Kitab level tu. Sebab antum tengok bahasa Arab sini. Kalau antum terjemah macam ni, dia tak sedap terus. Fa'ajabtu talabah wa as'aftu raghbatah. Ni dalam bahasa Arab dia macam ataf tafsir saja. Nampak tak? Tapi ketika antum menterjemah, hilang dia punya tu. Ini baru dari segi lughah, baru dari segi poin-poin penting.
dalalah dan sebagainya, pemilihan lafaz dan sebagainya. Sebab tu usaha untuk terjemah kitab besar-besar tu usaha yang manfaat dia tu padanya ada mudarat. Ada mudarat. Akan apa? Memberi ruang kepada orang yang bukan ahli untuk membahas kitab tu. Akhirnya tu yang berlaku sekarang. Okey? Tak hanya terjemah kitab yang biasa. Yang tu ajar dalam bahasa Arab. Orang awam nak faham tu kena belajar bahasa Arab dulu supaya tak banyak silap dia. Okey? Wa katabtu hadzal muallaf, dan tulis oleh aku akan ini karangan muharraran, hal keadaan dia yang ditahrir, yang dihuraikan, liyakuna qari'uhu fi maidanil istidlal ala basiratin min amrih. Liyakuna qari'uhu, supaya adalah pembaca hadzal muallaf ini fi maidanil istidlal ala basirah. Isim yakun mana? Qari'uhu. Khabar dia mana? Khabar itu letak hukum. Khabar bagi yakun. Liyakuna qari'uhu. Adakah supaya pembaca itu berada di medan istidlal? Aku tulis karangan ini, kitab ini, okey, usul tafahum ni, supaya pembaca ni tu berada di medan istidlal. Itu ketujuan dia. Kalau kita mengatakan fi maidanil istidlal itu ialah khabar bagi yakun, itu jadi makna dia. Maksud tujuan karangan ini supaya pembaca berada di medan istidlal. Bukan tu. Tapi khabar dia ala basiratin. Supaya pembaca itu berada ala basiratin. Ala basiratin fi maidanil istidlal. Fi maidan. Okey. Di situ kalau macam fi maidan situ tu asalnya ialah apa? Di sini ya. Fi maidan tu jar majrur. Jar majrur. Sekarang ni kalau tak apa, bagi mereka yang dah belajar ta'alluq tu, fi maidan ta'alluq kepada mana? Ta'alluq kepada mana? Hal mahdzuf. Sahib hal di mana? Basirah. Boleh pula basirah isim nakirah jadi sahib hal. Walam yunakkar ghaliban dzul hali illam yata'akhkhar aw yukhassas aw yabin. Asalnya macam ni. Liyakuna qari'uhu ala basiratin fi maidanil istidlal min amrih. Supaya pembaca itu ala basirah, di atas apa? Basirah. Basirah mana? Quwwatul idrak. Basirah itu mana apa? Quwwatul idrak. Mana dia nak mendapat, nak faham tu kuat. Okey? Itu tujuan kitab ini, supaya pembaca itu berada di atas quwwatul idrak. Quwwatul idrak pada apa? Fi maidanil istidlal. Bukan idrak pada benda lain, idrak pada tempat medan istidlal. Okey? Kaedah dia macam tadi tu, sepatut basirah itu jadi sahib hal bagi fi maidan. Fi maidan itu ialah hal. Okey? Tapi di sana sepatutnya bila tarkib liyakuna qari'uhu ala basiratin fi maidanil istidlal, asalnya kalau tertib macam tu fi maidan istidlal selepas daripada basirah, kaedah kita tadi apa? Fi maidan istidlal jadi apa? Jadi sifat bagi basirah. Fi maidan istidlal jadi sifat bagi nakirah, sifat bagi basirah. Tetapi bila ditakdimkan dia akan jadi hal. Sebab tu di sana kaedah disebutkan dalam qatrun nada. Na'tun nakirah idza quddima 'alaiha u'riba halan. Na'tun nakirah. Tulis kaedah tu. Na'tun nakirah idza quddima 'alaiha u'riba halan. Di i'rab akan dia na'at tadi itu halan, sebagai hal. Asalnya ala basiratin fi maidanil istidlal. Fi maidanil istidlal ialah sifat bagi basirah. Tapi na'tun nakirah bermaksud fi maidan tu sifat bagi nakirah. Na'tun nakirah idza quddima 'alaiha, apabila ditakdimkan na'at tadi itu di atas nakirah itu, maka u'riba di i'rab akan dia akan na'at tadi itu halan, sebagai hal. Okey, cuba baca kaedah tadi tu. Aywa, okey. Fi ala basiratin min amrih, okey. Basirah min amrih, ta'alluq pada basirah juga, di atas quwwatul idrak min amrih, daripada amrih itu daripada daripada halnya. Amr itu daripada keadaannya, dia tu jelas. Wa ya'rifud dalila. Okey.
Dan liyakuna, ni tengok liyakuna supaya apa? Liyakuna qari'uhu, lepas tu lagi pula liya'rifad dalilal maqbula, supaya ni atau bagi yakuna. Sebab tu baca dengan nasab. Liya'rifa, supaya mengetahui ia qari'uhu itu ad-dalil al-maqbul, akan dalil yang diterima min ghairihi, daripada selainnya, ai min ghairihi min ghairi dalil maqbul, supaya dia tahu ini dalil yang diterima, ini dalil yang tidak diterima. Okey. Wallahul muwaffiq, dan bermula Allah lah yang, Allah sahajalah yang memberi taufik. Tengok, wallahu, waw tu al-istinaf, lafzul jalalah. Jangan kata Allah ialah mubtada, tu ta'adduban. Kena kata lafzul jalalah mubtada. Al-muwaffiq itu ialah apa? Itu khabar. Sebab tu tengok terjemahan ni. Dan Allah sahajalah yang memberi taufik. Datang mana pula hasar tadi tu? Perkataan sahaja tu menunjuk di atas hasar. Di sana ada kaedah, ta'rifut tarafaini yufidul hasra. Ta'rifut tarafaini, memakrifahkan akan dua tepi, mubtada dan khabar itu akan memberi faedah hasar. Ta'rifut tarafaini yufidul hasra. Okey. Dan Allah sahajalah yang memberi taufik, wal hadi, yang memberi hidayah, wa alaihi i'timadi. Nampak? Ai wa i'timadi alaihi, dan iktimad aku itu di atasnya sahaja. Okey, al-muallif Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari. Tamhid, okey, pendahuluan. Okey. Di sana dia ada uslub, di antara sadah Ghumariyin ini, keluarga-keluarga Ghumariyin ini, daripada abang sulung mereka itu Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari rahimahullah taala. Ini memang sampai hafiz betul lah, tu khatimatul huffaz. Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari, pengarang kita Al-Mudawi itu. Okey. Dan beliau dengan Abdullah As-Siddiq Ghumari dan adik beliau Sidi Abdul Aziz, ni tiga yang abros dia tu. Sidi Ahmad, Sidi Abdullah, Sidi Abdul Aziz. Yang banyak karang kitab yang nampak yang lebih berbanding dengan yang lain. Kalau dalam masalah apa-apa, dalam usul ke, dalam hadis ke dan sebagainya, mereka ni tengok, sebab mereka berjalan di atas manhaj ilmu. So sama adik-beradik pun ada khilaf lagi. Ni sama rad apa semua dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Cumanya dalam masalah akidah dan dalam masalah usul fiqh, yang tu lebih terkedepan Sidi Abdullah. Dalam masalah hadis lebih terkedepan Sidi Ahmad Al-Ghumari. Okey. Jadi manhaj mereka tu berbeza. Kalau manhaj Al-Hafiz Al-Ghumari, dia tak buat muqaddimah. Dia buat style faidah. Kitab beliau kebanyakannya macam tu. Dia biasa kitab kan mula dengan muqaddimah dan sebagainya. Khutatul bahsi itu misalnya ni pada fasal yang pertama ni, tak, dia bukan macam tu. Dia terus masuk al-faidah ula. Tu faidah saniyah. Lepas tu dah dalam 15 muka surat, ataupun kadang-kadang faedah tu sahaja tu kadang-kadang dalam puluh-puluh muka surat baru masuk kepada isi kitab. Okey, uslub dia. Mana uslub susunan tu bebaslah, tak ada masalah. Okey. Tamhid, okey, pendahuluan. Al-adillatul lati ihtajja biha a'immatul muslimina jami'an. Bermula dalil-dalil yang ihtajja biha. Sama allati si mausul, mesti ada a'id dan silah. Yang berhujah dengannya, dengan allati itu, a'immatul muslimin, yang berhujah oleh imam-imam muslimin, kesemua mereka itu ialah al-kitab wa sunnah, ialah kitab dan sunnah. Tengok ni, a'immatul muslimin jami'an, kesemuanya. Sebab tu dakwaan kita kena kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu mengajak kepada benda yang tahsilul hasil. Siapa daripada ulama kita yang tak kembali kepada Al-Quran dan sunnah? Semua kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sebab tu ini, perkataan ini, kalimatu haqqin urida bihal batil. Maksudnya apa? Jom kembali kepada Al-Quran dan sunnah menurut kefahaman kami. Sebab tu boleh buat perbandingan, kamu nak ikut Al-Quran dan sunnah ke nak ikut ulama? Kamu nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Al-Quran dan sunnah? Apa punya soalan macam tu? Nampak tak? Dari segi daripada min lawazimihi itu boleh membawa kepada kekufuran. Boleh membawa kepada takfir. Seolah-olah apa? Kamu nak ikut Allah dan Rasulullah ke nak ikut Imam Syafi'i? Seolah-olah Imam Syafi'i ini tak ikut Allah dan Rasul. Kamu nak ikut Al-Quran ke nak ikut hadis, ataupun nak ikut Imam Syafi'i?
Orang tak ikut Al-Quran, tak ikut hadis ni, apa hukum dia? Perkataan tu daripada lawazim dia tu sangat-sangat berbahaya. Nampak tak? Sebab tu ni ingat ni penting. Pesanan tadi tu antum baca kitab Al-Ihya'ul Kabir li Ma'alimin Manhajil Azhariyil Munir itu tu pada mukawin yang ke-7. Dia ada komponen-komponen dia tu. Komponen yang ke-7 itulah menjelaskan ilmu di sisi Al-Azhar. Bila ada ilmu, ada hadas tadi tu, seseorang bersifat dengan ilmu, ada ilmu, maka orang tu namanya alim. Siapa standard Al-Azhar yang boleh dikatakan orang tu ialah alim? Al-Azhar di situ penjelasan dia tu, al-ilmu yatarakkabu min thalathah. Ilmu itu terdiri daripada 3 perkara. Bermaksud seseorang yang ada ilmu di sisi Al-Azhar ini ni, takrif Al-Azhar, maka boleh katakan alim. Itu standard Al-Azhar. Apa 3 perkara? Kalau ada 1 perkara, 2 perkara, bukan takrif ilmu lagi, belum dapat ilmu lagi di sisi standard Al-Azhar. Ni kita kena baca sepatutnya. Ini kita kena tatbik, tahqiqkan balik supaya kita betul-betul dapat jadi Al-Azhari. Okey. Ilmu yang pertama sekali tu, komponen dia tu iaitu mana? Al-masadir wal adillah. Al-masadir wal adillah. Iaitu mana? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi semata-mata tahu itu saja bukan ilmu lagi. Bukan ilmu lagi. Contoh apa? Orang kata, ni ihtifal bil maulid ini bid'ah. Mana dalil? Kullu bid'atin dhalalah. Khalas. Lepas tu kata, Masya Allah, alimnya. Sebab apa ada dalil? No. Standard Al-Azhar bukan semata-mata tu. Yang kedua, yang pertama tadi kena al-masadir wa adillah. So Al-Azhar kena intimat pada tu, dalil adillah. Antum kena intimat pada ni. Kena ada benda tu. Yang kedua, yang ni beza dia, al-manhajul mu'tamad wal mundabit. Manhaj yang mu'tamad dan terdabit. Nas yang sama, tetapi apa? Cara faham tu yang berbeza. Nampak? Cara faham yang berbeza. Sebegitu dalam hadis contoh, kullu bid'atin dhalalah di sini. Macam Imam Nawawi sini dalam Syarah Sahih Muslim, itu ialah amun makhsus. Itu am yang dikhususkan. Telah masuk taksis. Tetapi ingat ni bala. Untuk orang awam, sebagian daripada orang awam, kalau nak ambil mudah, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan kebenaran dengan cara mudah, bahaya. Cara mudahnya apa? Ustaz, betul kata bid'ah ni, menyambut maulid ni, bid'ah atau tidak? Seorang kata, kata, ya bid'ah. Dalil dia, kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Uish, senang ni Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Tulis post. Ihtifal ialah bid'ah. Senang tak? Senang sangat. Belajar dengan Azhari pula. Datang Ustaz Azhari. Ustaz, maulid ni bid'ah atau tidak? Ni hadis sebab dah ada dalil. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah tu. Betul tak? Oh, bukan macam tu. Okey, mesti ni duduk kejap. Ini Azhari ni. Di sini lafaz kul itu setengah daripada lafaz-lafaz yang menunjuk atas umum. Di sana perbahasan usul fiqh ada dalam bab al-umum, ada lafaz-lafaz yang menunjuk atas umum. Dan am ini ni ada 3 bahagian. Yang pertama al-amul makhsus, yang kedua al-amul ladzi urida bihil khas, yang ketiga al-am apa? Al-amul baqi ala umumi. Ada 3 bahagian am. Jadi hadis ini menurut Imam Nawawi termasuk daripada bagai amun makhsus. Sebab apa? Ditaksiskan dengan hadis-hadis yang lain. Wah, susah betul lah faham macam ni. Nampak tak? Tapi nak dapatkan kebenaran memang kena cara macam tu supaya tahqiq betul-betul. Sebab tu nak menilai, kalau orang awam hanya menerima hujah daripada golongan yang cara macam ni saja, tak ada apa-apa manhaj yang mu'dhabit apa semua tu, memang begitu cepatlah mereka faham dan mereka bawa. Tapi kita Azhari tu, nampak tak? Sebab tu memang kena sifat ilmu macam tu. Sebab tu kena ditanamkan kepada orang awam dulu, ilmu ni sifat dia macam ni. Nak detail, perlu kepada hujah dan sebagainya, manhaj dia tu, cara faham. Sebab tu betapa besar pesanan, okey, seperti Dr. Ahmad Ma'bad, Dr. Aiman Hajar hafizahumullah taala untuk belajar hadis. Ni musibah bila mengajar hadis, dia akan mengajar apa? Al-masadir wa adillah lah. Manhaj dia mana? Manhaj al-manhajul mu'tamad wal mundhabit itulah.
Okey, kebanyakan itu ialah ilmu usul fiqh. Sebab tu para ulama hadis di Azhar sangat berpesan mereka yang nak takhusus hadis kena ada bahagian yang besar juga dalam ilmu usul fiqh. Tapi tengok bagaimana sebahagian daripada orang yang tak belajar ilmu usul fiqh, kata usul fiqh bid'ah dan sebagainya, kami tidak berhajat kepada usul fiqh dan sebagainya. Akhirnya pergi kepada apa? Kefahaman yang silap. Baru dua perkara. Itu membela nama alim lagi. Belum alim lagi. Itu standard Al-Azhar letakkan. Pertama, komponen yang pertama nak dapat ilm itu, tarif ilm itu, iaitu yang pertama apa? Al-Mawsadil wa Adillah. Yang kedua, Al-Manhajul Mu'tamad wal Mundabit. Yang ketiga apa? Yang ketiga baca sendiri. Dalam kitab Al-Ihya'ul Kabir. Anak ihalakan wajib baca. Okey. Kemudian tengok, la khilafa bainahum fi dhalik. Wa inna makhtalafu fil ijma' wal qiyas. Okey. Dan hadisnya mereka ikhtilaf pada ijma' dan qiyas. Ada sebahagian tidak menerima qiyas, tapi secara jumhur pendapat jumhur menerimalah semua ni min adillah al-muttafaq 'alaiha. Fal jumhur ihtajja bihima, maka bermula jumhur majoriti ulama itu ihtajja bihima, berhujah dengan kedua-duanya, iaitu dengan ijma' dan qiyas, wa huwa rajih. Okey, dan inilah pendapat yang rajih. Kenapa? Mana kata dalil rajih? Liwujuhin muqarraratin fi ilmi al-usul. Kerana wajah-wajah yang telah ditakrirkan, telah dihuraikan, yang telah tetap dalam ilmu usul. Kembalilah, ini risalah. Okey, ini risalah ditujukan untuk apa? Bukan untuk orang yang tak pernah belajar usul fiqh langsung. Ini dah belajar dah. Okey, jadi anak-anak supaya tu dapat bahagian ilmu ni dan tatbik sikit-sikit bahasa Arab yang tadi yang dah belajar tadi tu. Okey. Wa tujadu adillatun mukhtalafun fiha. Dan ada dalil yang diperselisihkan padanya. Ingat, kalimah tujad. Kalimah tujad. Di situ tengok kalimah maujud. Allah maujud. Orang tanya, maujud tu apa? Isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul mana yang diadakan lah. Bukan. Kena tanakut macam tu. Kena ajak macam mana? Allah maujud. Kita baca maujud itu ialah maf'ul. Maksud bagaimana? Maujud di sini, Allah maujud. Maujud di situ ialah isim fa'il. Boleh pula isim fa'il dalam bentuk isim maf'ul? Ya. Di sana ada fi'il yang lazim bina majhul, sekalipun makna dia bina maklum. Okey? Jadi tasrif dia macam ni. Wujida, yujadu, wujudan, fahuwa mawjud. Fahuwa mawjud. Okey? Lafaz dia isim maf'ul, tapi makna dia isim fa'il. Okey. Kalau wajada yajidu wijdanan fahuwa wajid wa dzaka mawjud. Mawjud itu maksudnya isim maf'ul. Maksud apa? Yang ditemui, yang dijumpai. Ambil daripada wijdan, mendapat, yang didapati. So bila kata mawjud tu kalimah apa? Tengok. Jika kalau masdar dia tu ialah wujud, maka dia tu isim fa'il. Kalau daripada masdar dia tu wijdan, maka dia tu isim maf'ul. Penting tahu masdar ni supaya kita faham. Seperti ke kalam man qala qala Allah faqad kafar. Macam mana pula tu? Man qala Allah faqad kafar. Qala yang pertama istiqaq daripada apa? Qaul. Qala yang kedua istiqaq daripada qailulah. Man qala Allah faqad kafar. Barang siapa berkata Allah tidur tengah hari, kafar. Iyalah, menisbahkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Menyebabkan Allah dengan makhluk. Nampak tak? Okey, faham benda tu. Wa tujad adillatun mukhtalafun fiha bainal a'immatil arba'ah wa hiya al-haditsul mursal. Apa ada dalil yang dikhilaf padanya? Hadisul mursal wa qaulus sahabi wa syar'u man qablana wal istishab wal istihsan wa 'amalu ahli al-Madinah wal kalamu 'alaiha mabsutun. Dan bermula perbicaraan di atasnya al-adillah al-mukhtalaf fiha ini mabsutun, yang diluaskan. Okey, maksud nampak ni. Sebab tu kata soalan basit tu soalan yang panjang. Pendek kan? 'Alaiha mabsutun fi kitabil istidlal min jam'il jawami' lis-subki. Yang dipanjangkan, yang dihurai panjang pada kitab istidlal, dalam bab istidlal daripada kitab Jam'il Jawami' bagi Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu. Ini kitab penting. So, nak tanda Azhari di atas takhusus masing-masing, nak tanda kena ada bahagian yang besar juga dalam ilmu usul fiqh. Okey. Tentang istisna ta'rif dia apa istisna tu boleh baca dalam kitab-kitab usul fiqh.
Okey. Yang terakhir anak masuk ambil al-hukmu syar'i secara ringkas. Al-hukmu syar'i, al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Hukum itu ialah khitabullah yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Nampak tak? Wa anwa'uhu khamsah. Dan bermula segala bagainya ialah 5. Segala bagai hukum itu ialah 5. Nampak? Bi fi'lil mukallaf, bukan bi zatil mukallaf. Kalau orang tanya, ustaz atau ustazah, apa hukum BABI? Contoh, lafaz sorehnya itulah, apa hukum khinzir? Tanya, apa hukum khinzir ustaz? Haram ke? Wajib ke? Mubah ke? Jawapan antum apa? Apa hukum khinzir? Apa hukum rokok? Apa hukum arak? Hukum dia apa? Hukum dia apa? Pada syarak tak ada hukum. Sebab apa? Antum kata apa? Al-hukmu yata'allaqu bil af'al, la yata'allaqu bil zawat. Antum kata, memang kaedah tu. Al-hukmu yata'allaqu bil af'al, la bil zawat. Sebab tu dengan perbuatan mukallaf. Arak dari segi hukum syarak tak ada hukum. Ya, hukumnya perbuatan, meminum, menjual. Macam BABI tadi tu, khinzir tadi tu, hukum apa? Hukum menangkap, hukum menjual, hukum membunuh dia tu. Itu yang berlaku. Antum kata macam tu kan? Antum kata macam tu. Lepas tu dia kata apa? Bagaimana pula ustaz firman Allah Ta'ala? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan di atas kamu itu ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu tu zat. So macam mana? Kaedah tadi dah muqarrar. Apa? Al-hukmu yata'allaqu bil af'al la bil zawat. Sekarang ni nas. Dia kata macam tu. So antum nak ajak macam mana? Ada silap-silap tak apalah, antum menang. Macam tu. Kaedah terbatal. Lepas tu report dekat share. Kaedah tak betul lah, ada orang iktirad. Sebab tu apa? Belajar kena habis. Belajar separuh macam tu mana? Datang iktirad macam tu? Tak boleh jawab. Sebab tu, okey, ayat tadi tu tidak membatalkan pun. Memang ittifaq, hukum syarak, wajib dan sebagainya itu memang berkaitan dengan perbuatan. Tapi dalam Al-Quran itulah adanya apa? Majaz. Majaz bil hadfi. Majaz bil hadfi. Okey? Iaitu hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Diharamkan kepada kamu menikahi akan ibu-ibu kamu. Itu maksud dia. Oi. Apa pula majaz-majaz pula tu? Pergi kepada qadah lain. Majaz ni taghut dan sebagainya. Tak ada majaz dalam Quran. Okey, menolak majaz pula. Nampak tak? Okey. Nanti benda-benda akan taratub tahu. Banyak benda yang akan terkait seperti majaz. Kita maklum semua, Ibn Taymiyah menolak majaz. Jadi bagaimana? Tempat paling tadi, tapi dari segi praktikal menyabitkan pula majaz. Baca kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim. Kitab Al-Majaz Bainal Muthbitin wal Munkirin. Kitab besar tu. Tabak Wahbah, Maktabah Wahbah. Kitab tu. Dan dengan majaz. Okey. Jadi berkaitan dengan hukum kalam. Sebab tu ingat, dalam bahasa Arab adanya hazaf bil majaz bil hadfi seperti was'alil qaryah, was'al ahlul qaryah dan sebagainya. Benda-benda maklum kita dah baca, nampak tak? Antum belajar walaupun mata kecil je, wata waraqat dan sebagainya, tapi guna dia untuk ni bila tak i'tirad sebagainya. Nampak tak? Kaedah usul. Al-wajib awil fard wa huwa ma yusabu ala fa'ilih. Barang yang diberi pahala akan pelakunya. Tapi buat tu dengan apa? Ikhlaslah kerana Allah Taala. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan dibalas dan diiqab akan tariknya yang meninggalkan akannya. Okey, mislu salati waz zakati wa shaumi ramadan wa birrul walidain. Wal al-haram, okey, iaitu huwa ma yu'aqabu fa'iluh, yang dibalas sesuatu yang dibalas, yang diiqab akan pelakunya. Wa yusabu tarikuh, dan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Tapi ingat, meninggalkan tu kerana imtithal li amrillah. Kerana patut ini dosa lah, tak buat. Tapi kalau nak buat dosa, dia ada orang lalu cancel buat dosa tu. Itu tidak diberi pahala. Okey, ataupun takut dan sebagainya. Mislu riba waz zina wal uquq wal khamr. Al mandub wa huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Mislu nawafilis salah. Ini penting ni. Pelajar-pelajar ilmu hadis ni. Ini penting.
Belajar ilmu hadis dia punya samarah dia. Ghayah antum belajar ilmu hadis apa? Bukan semata-mata tahu ma'rifatul maqul wal mardud. Ini penting ni pelajar ilmu hadis ni. Sebab pelajar ilmu hadis ni nampak macam agresif zaman sekarang ni. Nak jarah orang. Dia belajar jarah wa ta'dil tu, dia jarah orang. Dia tatbikkan ilmu jarah wa ta'dil pada orang awam. Nampak tak? Okey. Ini bukan saya kata. Okey, ni ulama jarah wa ta'dil yang kata. Nampak? Saya hanya mentatbikkan kaedah mereka. Nampak tak? Nak jaga agama dan sebagainya atas alasan macam tu. Jadi apa samarah dia tu, kita belajar tahu dah hadis sahih hadis ni untuk apa? Untuk beramal. Untuk beramal. Di antara sunnah yang paling besar bagi Nabi SAW itu yang kita perlu amalkan itu apa? Akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tengok ni. Khuluq itu akhlak-akhlak. Khuluq jama' ada akhlak. Akhlak-akhlak itu ada beberapa peringkat. Last kali apa? Khuluqin azim lah. Tapi di sini ala lil isti'la. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seolah-olah Nabi apa? Ni khuluq ni khuluqin azim lah atas ni. Nabi bukan kat sini, atas dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dua ada taukid. Okey? Jadi diamalkan seperti apa belajar dah hadis sahih dan sebagainya. Oh tahu ni sunat duha, solat sunat rawatib, apa semua, jaga akhlak dan sebagainya. Nampak tak? Itu jaga pertuturan. Ini dekat Facebook dan sebagainya, belajar hadis lah yang rajin terul orang, yang rajin kok apa? Seolah-olah memperlagakan macam tu. Okey? Al-mubah, al-makruh huwa ma yusabu tarikuhu wa la 'iqaba 'ala fa'ilihi. Mislu salatin nafilah ba'da salati subhi aw al-'asr. Al-mubah aw al-halal wa huwa ma laysa fi fi'lihi wa la tarkihi thawabun wa la 'iqab. Mislu akli at-tayyibat wa at-tijarah. Okey? Tapi kata apa? Kata sahib Zubaid, okey, apa kata dia? Lakin idza nawabi aklihil quwwa. Apa tu? Aywa, okey. Tulislah baik tu supaya tahu, bukan kata semua benda harus ini tak dapat pahala. Okey, lakin idza nawa bi aklihi al quwwa, setengah baik dia li ta'atillah. Okay, li ta'atillah lahu ma qad nawa. Makan nanti lepas dars ni, lepas solat makan. Pemakan tu apa? Makan tak ada makan tak ada apa-apa. Nampak tak? Boleh nak akan pahala macam mana? Kena bijaklah. Kena niat untuk apa? Dapatkan kekuatan untuk tak kepada Allah. Sebab apa? Lepas ni ada kelas lain sebagainya supaya ada kekuatan. Okey, belajar tu ibadat. Nampak tak? Okey, baca syahid tadi tu. Aywa. Fahadhihi anwa'ul hukmi allati yaduru 'alaiha al-fiqh al-islami. Inilah hukum-hukum yang berkeliling di atasnya oleh fiqh Islami. Sebab tu bila dikatakan tanya mereka, bila kata mereka bid'ah tu maksudnya apa? Haram ke apa? Hukum ni luas macam ni. Akhirnya apa? Golongannya apa? Menyempitkan dalam Islamnya hanya ada dua hukum saja. Sunnah, bid'ah. Bertanya, ni hukum Islami, fiqh Islami ni daripada 5. Yang antum kata haram ataupun yang antum kata bid'ah ni, itu benda haram ke benda makruh ke benda apa? Kalau dia kata apa? Haram lah. Berusaha pelaku dia nak sabitkan haram, apa nak haram? Ma thabata bidalilin qat'iyyin la syubhata fi. Kena sabitkan dengan dalil yang qat'i, yang tidak ada syubhah padanya. Kalau kamu nak kata ini ialah haram, mana dalil dia? Sebab tu kunci dekat dorang. Kunci ni, cara istidlal ni kena bijak. Kunci dulu, jangan berterabur hujah macam tu. Sebab tu kena belajar ada bahasa dan munazarah. Pegang dulu kaedah mereka. Contoh, dia kata apa tahu? Oh, bid'ah ini ialah perkara haram. Sebab kebanyakan mereka tak jawab. Bid'ah ni haram ke makruh ke apa? Dia mula. Kalau dia menjawab haram, okey. Ikat kat situ tu. Bahawa haram, kaedah nak menyabitkan benda haram kena sabit dengan dalil yang qat'i. Apa dalil qat'i anta kata ini benda ni haram? Jawab balik. Jangan berada di pihak yang menjawab sahaja. Kena berada di pihak yang menanya. Nampak tak? Kunci dulu. Contoh, siapa yang tidak meyakini Allah istiqrar, berada di atas arash, itu ialah Jahmi. Batu istiqrar. Mana? Oh, lagi sekali minta takrir daripada dia. Oh, bermaksud sesiapa yang ingkar istiqrar Allah di atas arash itu ialah Jahmi. Ya, betul. Bermaksud apa? Syekh Al-Albani Jahmi. Boleh pula. Ni kitab dia. Nampak tak? Kunci dulu.
Nampak tak? Tapi kalau dah hardcore punya yang sebagai mereka itu, Albani tak Albani. Dia kata, tu. Kau tahu sebab Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu imam bagi mereka dalam ilmu hadis. So sebab tu kunci dulu. Nampak tak? Okey. Wala yajuzu li mujtahidin, dan tidak harus bagi seorang mujtahid. Okey. Sama sahabi yang kana au ghairah. Sama ada mujtahid itu sahabi ataupun ghairah. Tidak harus, fa'il bagi harus. La yajuzu, fa'il bagi yajuz, tidak harus ayusdira hukman. Oleh fa'il. Oleh bahawa mengeluar ia akan satu hukum min hadhil ahkam, daripada mengeluarkan hukum daripada ini hukum ni wajib sampai kepada mubah itu, melainkan illa bidalilin minal adillati sabiqah, melainkan dengan dalil daripada segala dalil yang telah lalu. Wa hadha ma'lumun min ad-din bid-darurah la yahtaju ila bayan. Okey, tawdihul wadihat minal mushkilah. Okey, tawdihul wadihat minal mushkilah. Kalau nak terangkan juga ni satu-satu benda ni muskilah lah membazir masa antum. Okey, at-tarku wallahu taala a'la wa a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung pada at-tark. Dan akan akan tatbikkan beberapa contoh nanti dekat melalui kaedah ilmu hadis. Okey, kaedah ilmu hadis insya-Allah taala. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kaedah tadi itu ana bagi semua, ana minta tolong hafal betul-betul. Kaedah dan ajar tadi itu kena ada hafalan. Okey. Kalau ada persoalan sebab zuhur dah masuk dah. Ada? Kalau tak ada, kita tutuplah majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ahlina wa li mashayikhina wa li talamizatina wa li asdiqaina wa li ahbabina wa li man ahsana ilayna wa li ashabil huquqi alaina wa li man awsana bid du'a ila wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlas wa sidq wa akhtimna bil husna fi lutfi wa afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nastawdi'uka ma hafizna wa ma qara'na wa ma 'allamtana min hadhihi al-muhadarah fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaudi'ukumullah.